Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak ada pun? Ada. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali bacaan kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkami Al-Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Imam Ibnu Imad Al-Akhfahsi radhiyallahu taala anhu, daripada terjemahan Tuan Guru Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Dan kita dah masuk pada bahagian yang kelima, kan? Janganlah makmum berdiri hingga imam keluar. Itu baik. Janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya, yakni bilik. Biasanya ada bilik imam lah. Jadi imam duduk dalam bilik tu. Jadi jangan kita makmum ni berdiri selagi mana imam tidak keluar daripada tempatnya tersebut. Ataupun ada rumahnya, seperti Nabi SAW, rumah baginda Nabi berhampiran sebelahan dengan masjid, maka Nabi pesan dengan perkara tersebut. Kita baca tengok. Para makmum hendaklah jangan bangun berdiri sehingga imam itu keluar daripada tempatnya, sekalipun sembahyang itu telah selesai diqamatkan, kerana berpandukan kepada sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah kamu semua bangun berdiri sehingga kamu semua melihat aku keluar. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, maksudnya idza uqimatis salah, sembahyang telah diqamatkan, selesai dah. Sebab kita dah bincang sebelum ni, bila kita nak bangun, ketika sebut qamatis salah kah, ketika selesai qamat disebutkan oleh muazzin, maka yang kuat bagi orang yang paling kuat lah, maksudnya selesai qamat baru kita bangun. Okay? Berbeza dengan masalah ni pula. Ni masalah ketika imam tu ada. Maksudnya masalah sebelum-sebelum ni, qamat kita bangun ketika imam dah ada lah dalam mata kita, baru kita bangun. Tapi sekarang ni perbincangan ni imam tak ada pada ketika qamat dialunkan. Maka jangan bangun, kata Rasulullah, sehinggalah kamu melihat aku keluar. Keluar dari mana? Daripada rumah Nabi SAW. Sekarang daripada rumah, maksudnya. Dan dinakalkan pada syarah Muhadzab daripada Syekh Abu Hamid. Dalam syarah Muhadzab dinakalkan oleh Syekh Abu Hamid. Abu Hamid ni siapa? Bukan Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kerana Al-Imam Al-Ghazali digelar Al-Ghazali ataupun Hujjatul Islam. Tak digelar Abu Hamid. Abu Hamid ni gelaran kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Baik. Jadi bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Tamam. Baik. Kata Al-Imam Abu Hamid, bahawasanya berkata ia, mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, bahawasanya hendaklah para makmum itu bangun berdiri selepas selesainya muazzin daripada qamat. Dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi dengan hadis idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Jadi Imam Abu Hamid Al-Isfirayini mengatakan pandangan ini mukhalafah dengan khabar. Karena khabar Nabi kata bangun setelah kamu melihat aku. Melihat imam. Jadi kata al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar kata zahaba al-aksarun ila annahu idza kana al-imamu ma'ahum fil masjid lam yaqumu hatta yafrughu min al-iqamah wa illam yakun fil masjid. Sampai ke isu hatta yafrughu min al-iqamah. Jadi kebanyakan para ulama berpandangan kalau imam bersama dengan mereka dalam masjid, maka mereka tidak bangun sehingga selesai qamat.
Itu maksud ma'ruf lah. Kalau Tok Imam duduk dengan mereka dalam masjid tadi. Wa illam yakun fil masjidi. Tapi kalau tidak duduk dalam masjid, fa dhahabal jumhur ila annahum la yaqumuna hatta yarawhu. Maka jumhur para ulama berpandangan kata tidak mereka bangun sehingga mereka lihat Tok Imam masuk pada waktu itu. Jadi kalau qomat dah dikomatkan, tapi Tok Imam tak ada lagi waktu itu, jangan bangun lagi. Sungguh sampai Tok Imam kita nampak, baru kita bangun. Faham? Itu maksudnya. Wa qala Abu Hanifah, yaqumuna idza qala hayya 'alal falah. Imam Abu Hanifah kata, bangun ketika diucapkan hayya 'alal falah. Fa idza qala qad qamatis salah kabbara al-imam. Nah, ketika disebut qad qamatis salah tu imam takbir terus waktu tu. Allahu akbar. Qomat tak habis lah. Ya. Ya Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, makmum bangun. Qad qamatis salah tu imam Allahu akbar. Untuk imam yang misal dia beramai betul dengan nas hadis Nabi, bila qad qamatis salat telah qamat, telah didirikan solat, mayang tu. Nah, pada waktu itu. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian kemudian berlaku perbincangan dalam hadis. Disebutkan oleh Maulana Syekh Said Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal rahimahullah dalam kitabnya Wablu Al-Ghamam. Wablu Al-Ghamam fi ahkami ma'mum wal imam. Jadi dia kata ada perbincangan hadis pula tentang masalah tersebut. Baik, tak apalah. Tak perlu kita panjangkan perbahasan tersebut. Baik, kalau kata berlaku perbezaan panjang di antara qamat dengan azan, dengan solat, adakah perlu diulang semula qamat tersebut? Ada faedah. Idza tala al-faslu baina al-iqamati wal salah, a'adaha kama fil majmu'. Dalam majmu' disebut kalau berlaku panjang selangan di antara qamat dengan solat, maka diulang semula qamat tersebut. Qamat diulang balik. Faham tak? Jadi kalau Tok Imam dah qamat, selesai qamat Tok Imam tak masuk lagi. Bila qamat dah, Tok Imam tak masuk lagi. Kita kena tunggu Tok Imam dulu. Lama dia punya fasl. Baik, lama ni nak kira macam mana? Lama ni dikira dengan uruf. Lama dikira dengan uruf. Jadi uruf kata lama. Habis cakap dalam seminit, Tok Imam masuk lepas tu tak lama lagi tu. Tapi kalau lebih daripada 2 rakaat dah semayang sepatutnya, ataupun 4 rakaat semayang pun dah habis dah sepatutnya ni, Tok Imam tak masuk lagi, maka tu dikira panjang pada uruf. Pada waktu tersebut. Yang uruf ni, tengok balik kepada orang kata, lama ke tak lama. Baik. Selesai yang tu. Makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampirnya. Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah para makmum asyik dengan mengerjakan sembahyang sunat atau sujud tilawah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamatkan sembahyang dan ia belum memulakan qamatnya atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang, tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai, maka adalah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diqamatkan sembahyang. Nampak? Sekali lagi. Jadi sembahyang apabila telah diqamatkan, maka janganlah para makmum asyik dengan mengerjakan sembahyang sunat. Tak boleh waktu tu ketika qamat dah dikumandangkan. Kenapa? Karena waktu tersebut kemungkinan akan terlepas takbiratul ula dengan imam. Ataupun nak sujud tilawah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamatkan sembahyang dan dia belum memulakan qamatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang tapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai. Jadi ada 2 keadaan ni. Tok imam suruh muazzin qamat, tapi muazzin tak qamat lagi. Azan milik Tok Bilal. Qamat milik Tok Imam. Sebenarnya. Qamat ni milik Tok Imam. Tok Imam yang boleh arahkan untuk muazzin tadi qamat ataupun tidak. Jadi yang kedua keadaannya, Tok Imam suruh dan tak disuruh oleh Tok Imam, tapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai. Orang dah
kita dapat agak dah. Ni waktu nak qomat dah ni. Sebenarnya di masjid dia akan tulis. Kalau di sini pun mungkin tulis kan. Berapa minit. Kalau azan subuh, di antara azan subuh dengan solat subuh akan diselang masa lebih kurang dalam 20 minit. Kalau di Mesir. Kemudian di antara solat zuhur dengan nak pergi ke azan zuhur dengan qomat zuhur lebih kurang dalam 5 minit. Asar pun 5 minit juga. Maghrib lagi cepat. Maghrib lagi cepat dia. Ada tempat tak ada qomat tu. Tak ada sembahyang dah qomat tu. Tu ada juga. Kalau isyak pun lebih kurang dalam 5 minit. Yang paling panjang subuh lah. Subuh 20 minit. Lebih kurang mereka tunggu dulu makmum datang. Baik. Tapi kalau kita dah masuk, tengok dah daripada azan tadi dengan waktu sekarang ni dah dekat 18 minit dah. 19 minit dah daripada tadi kita main. Masuk waktu dah pukul berapa, dah azan dah pada waktu tu, selesai azan ada 20 minit, kita dah main tu pun dah dekat dah. Dan uruf kita tahu kata nak qomat dah ni. Walaupun tu imam tak suruh. Faham? Maka adalah makruh. Adakah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat? Seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diqamatkan sembahyang. Adakah ke adalah tu? Hak Jawi. Adakah? Baik. Adakah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diqamatkan sembahyang? Atau kerana qamat itu belum dimulakan lagi? Jadi dua keadaan ni. Qamat tak buat lagi. Macam semalam Zaki dengar malam. Ni tak qamat lagi. Tok Imam suruh dah. Tok Bilal tak qamat lagi. Ataupun Tok Imam tak suruh. Tapi adatnya waktu tu dah nak qamat dah betulnya. Tapi tak qamat lagi. Makruh dah waktu tu tunaikan sembahyang sunat. Seperti mana makruh selepas qamat dikumandangkan. Ataupun tidak makruh. Kerana dia dinilai dengan sama dengan masalah tadi ke? Masalah orang yang dah diqamatkan sebab dah uruf, dah hampir qamat dah. Ataupun urufnya, Tok Imam dah suruh, maksudnya seolah-olah qamat dah berlaku pada waktu tu. Seolah-olah macam tu hukumnya. Diambil hukum tadi ke? Ataupun diambil hukum kata tidak berlaku qamat lagi. Walaupun Tok Imam dah suruh. Mengikut qaul yang mu'tamad, bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya. Makruh juga hukumnya. Kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Nampak? Jadi dia mengambil hukum hampir. Dia mengambil hukum hampir dengan perkara tersebut. Jadi dia mengambil dengan hukum hampir. Boleh? Maksudnya. Kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang di dalam sembahyang sunat itu, dan dengan demikian boleh menyebabkan luput takbiratul ihram dengan mengiringi imam. Jadi ini bila sebut pandangan yang mu'tamad, maka kita dapat ketahui bahawa ada pandangan yang ghairu mu'tamad, iaitu tidak makruh. Faham? Jadi bila sebut ni pandangan mu'tamad, maksud kita faham tu ni ada ghairu mu'tamad. Ghairu mu'tamad tidak makruh. Mu'tamad makruh. Karena dia mengambil hukum hampir dengan perkara tadi. Sama? Baik. Baik. Ada yang tak jelas ni? Masalah ni? Ada yang tak jelas? Yang ketujuh. Ada yang tak faham? Faham? Kalau macam makmum tengah tunggu imam, lepas tu imam pun masuk kat tempat sembahyang, adakah makmum kena diri bila imam sampai ataupun lepas qomat selesai? Lepas qomat selesai. Makmum tengah tunggu nak sembahyang. Tok Imam datang, duduk di tempat sembahyang, berdiri dah. Adakah makmum nak ikut Tok Imam ke nak tunggu qomat? Tunggu qomat. Kembali kepada qomat balik. Jadi qomat tadi dah selesai baru bangun. Faham? Maksudnya. Baik. Yang masalah tadi ni orang panggil apa? Ketika Tok Imam tadi tidak ada depan kita. Fala taqumu, idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Kalau diqamatkan solat,
Jangan bangun selagi mana kamu tidak melihat aku, kata Nabi SAW. Kalau dah lihat aku, dah qomat didirikan, dah selesai, baru bangun, kata Nabi. Kalau tu imam dah ada, qomat tak dibuat lagi, macam mana kita nak buat pula? Nak berdiri terus hingga pada waktu tu? Tak, tidak berdiri. Sampai qomat didirikan sampai diqomatkan sampai habis, baru kita bangun seperti mana pandangan yang muktamad dalam mazhab. Tamam. Sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia para makmum membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Maka jika para makmum tidak membetulkan juga saf mereka, maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkannya, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunatkan bagi imam menyuruh makmum membetulkan saf. Al-amru bi tasfiyatis sufuf. Sebelum apa? Sebelum berihram. Sebelum ia bertakbiratul ihram. Jadi sebelum tu imam takbiratul ihram, maka disunatkan dia membetulkan saf. Dan juga jika makmum tidak membetulkan juga saf, maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkannya, kemudian barulah takbiratul ihram. Ini buat macam tu. Jadi masjid kampung kita tu kalau penuh di belakang, jenuh juga lah. Jalan tengok setiap saf tu. Cukup kita bagi arahannya lah. Sawuf sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Kalau di Masjid Azhar sampai kami boleh hafal lah. Tu imam saya akan sebut tu. Sawu sufufakum. Istawu. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami as-salah. Jadi dia apa ni? Samakan saf, kan? Luruskan saf. Apa maksud samakan saf, luruskan saf? Dia akan tengok nanti. Jadi dalam hadis ni, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Bukan setakat perbuatan saja Nabi, tapi ucapan Nabi SAW. Qaulan wa fi'la. Nabi SAW. Daripada perbuatan dan juga ucapan Nabi SAW. Dan ucapan Nabi disebut dalam apa ni Bukhari dan Muslim. Daripada hadis Sayyidina Anas. Disebut sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis salah. Samakan saf, kerana menyamakan saf itu adalah termasuk daripada mendirikan solat. Min iqamatis salah maksudnya termasuk perkara yang menyempurnakan pendirian solat tersebut. Nampak? Dan ada hadis Nabi sebutkan ataswunna baina sufufikum au la yuqalifanna. La tusawwunna baina sufufikum au la yuqalifunna Allahu baina wujuhikum. Samakan saf kamu ataupun Allah Ta'ala akan membolak-balikkan di antara wajah-wajah kalian. Memalingkan Allah Ta'ala di antara wajah kalian. Atau ulama kata ai qulubikum. Maksudnya dipalingkan hati kita daripada untuk berbaik dengan orang ketika mana tidak samakan saf tersebut. Sebab itu dalam hadis disebut la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kamu bercanggah dengan perkara tersebut, maka nanti akan bercanggah hati kalian semua sama satu sama lain. Jadi perbuatan Nabi pun sama juga. Jadi dimaksudkan dengan tasfiyatus sufuf. Apa maksud membetulkan saf? Ini maksud dia. Sebab di sini disebut membetulkan saf. Maksud membetulkan saf adalah seperti yang disebut dalam Majmu' dan juga selain daripada kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi. Apa dia? Iaitu menutup lubang-lubang ataupun ruang-ruang di tengahnya. Menutup ruang di antara makmum dengan makmum. Itu saddul furaj dipanggil. Menutup ruang-ruang tersebut. Saddul furaj. Kemudian alla yataqaddam. Yang kedua maksud bagi membetulkan saf dia, iaitu tidak mendahului seseorang tadi dengan dadanya ataupun sebahagian dadanya daripada orang lain yang duduk sebelah dia. Jadi jangan bagi dada kita di depan daripada orang lain. Bagi sama. Yang sama ni bersama dengan tumit lah. Kemudian maksud tasfiyatus sufuf juga apa dia maksud dia lagi? Itmami li sufufil awal fal awal. Yakni menyempurnakan saf yang pertama
kemudian diikuti setelahnya. Jadi itu imam kena pastikan dulu. Tengok belakang. Bila sebut sawu sufufakum, bukan maksud dia hanya sekadar membetulkan saf di belakang tapak kaki je. Belakang tumit saja. Tak, maksud membetulkan saf, pastikan tidak ada ruang di antara makmum dengan makmum. Tidak ada ruang tadi maksud dia apa dia? Tidak ada ruang tadi bukan maksud apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada sedikit kosong di tengah-tengah tu. Tidak ada ruang, maksudnya tidak ada ruang yang boleh masuk seorang lagi di tengah. Itu maksud sadul furaj. Sadul furaj ni jangan ada seorang lagi boleh masuk kat tengah tu, yang syaitan boleh masuk tu. Ni sampai selang sampai ni, sampai ada seorang lagi boleh masuk. Ni jangan sama dengan isu sekarang ni. Covid ni yang semayang 1 meter jarak ni. Walaupun berlaku pincangan panjang dalam masalah ni. Ada setuju, ada tak setuju dan sebagainya. Tak apalah. Yang penting-penting tu, yang pentingnya pakat-pakat apa ni, baik sangka lah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi janganlah berpegang dengan duk kata orang yang bersetuju dengan dikekalkan sembahyang macam yang kita berlaku sekarang ni, seolah-olah lari daripada sunnah. Jangan sebut macam tu. Seolah-olah macam kita je kan nak sunnah, orang lain tak mau sunnah kan. Jadi jangan sebut macam tu je lah. Yang ni nak jaga juga nyawa orang. Kita pun tak tahu dia daripada mana. Kan? Lainlah kita 5 orang dalam satu kereta. Pergi semayang berhenti kat mana-mana, tak payahlah duduk pergi selang buat apa. Dah memang naik kereta sekali dah. Pergi naik kereta sekali. Pergi kat RNR, pergi semayang ni nak buat selang-selang. Duk asing 1 meter. Tak cerdik lah orang panggil dah naik kereta pun sekali. Pergi ke mana pun sekali, lepas tu tahan semayang, tiba-tiba je buat SOP. Halang kereta tu. Semayang dalam pondok kita sendiri. Kan? Orang dah main semayang kat pondok. Yang duduk pula anak-anak murid je dalam pondok. Takkan nak buat SOP juga selang 1 meter. Nak selang 1 meter, apa duduk dalam pondok tu saja. Semayang macam biasa lah. Jadi bila kat luar, dah kita jumpa dengan orang, kita tak pasti dia main daripada mana. Masa tu tak apalah nak amalkan SOP tu. Kemudian tujuan tu apa? La darara wa la dirar. Itu saja tujuan dia. Jangan cepat sangat ingkar ni. Cepat ingkar ni, apa ni orang panggil apa, tasarruk ni tak mendapat kepujian dalam agama. Itu je. Jangan tasarruk sangat. Jangan cepat sangat. Sabar dulu. Orang semua nak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu termasuk sunnah Rasulullah juga, iaitu menjaga umat Nabi SAW. Pun sunnah Nabi. Menjaga daripada mudarat kepada orang lain pun sunnah Rasulullah SAW. Baik. Itu antara maksud membetulkan saf. Jadi tu imam dia kena tengok tu. Kemudian tengok pula, jangan bagi dada orang ni lebih daripada dada orang tu. Maksudnya, orang panggil apa, dia ke depan sikit maksudnya gitu. Dan juga dia tengok kalau saf ni tak sempurna lagi di bahagian depan, penuhkan dulu. Penuhkan dulu saf di bahagian depan. Jangan saf di belakang ni pun tak penuh lagi. Lepas tu, yang belakang ada yang macam tu. Kan? Orang panggil apa, dibiarkan. Saf di depan tu tidak dipenuhkan. Boleh. Itu antara maksud tasfiyatus sufuf. Jadi tasfiyatus sufuf bukan hanya sekadar membetulkan baris sahaja. Sebab tu disebutkan dalam sebagian hadis bahawa Rasulullah SAW pernah menyentuh dada-dada kami dan bahu-bahu kami ini untuk dibetulkan saf kami. Ada hadis sebut macam tu. Tamam? Itu maksud membetulkan saf. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu'. Baik. Dan kemudian dalam Majmu' juga disebut jangan kita bercakap setelah mana kita ditunaikan ataupun diucapkan iqamat, jangan kita bercakap. Wala khala fil majmu' wal aula tarkul kalami ba'da al-iqamati wa qabla al-ihrami illa li hajatin wallahu a'lam. Jadi jangan kita bercakap. Ataupun iaitu selepas kita dikumandangkan qamat dan sebelum ihram. Jangan bercakap. Melainkan kalau ada hajat. Dan juga tidak sunat tasmiyah. Wala tustahabbu at-tasmiyatu fi ibtida'il ihrami bis salah.
kama la tustahabbu 'inda al-ihrami bin nusuki kama fil jawahir. Jadi tidak disunatkan kita mengucapkan bismillah sebelum memulakan ihram dengan solat. Jadi tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Allah, tak perlu, tak sunat. Tidak disunatkan. Cuma bila sebut tidak sunat, adakah bila faham di sini dengan tidak sunat tu maksudnya makruh disebut? Tak disebut pula di sini. Wallahu a'lam. Tak pasti. Faham? Jadi tidak disunatkan seperti mana kita berihram indal ihrami bin nusuk kama fil jawahir. Juga waktu kita berihram pun tak disunatkan. Nawaitul al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Perlu dah ucap bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata, tak disunatkan. Itu bukan tempat dia. Itu bukan tempat dia. Tamam. Baik. Jadi tidak disunatkan membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Ini ada tajuk dia kan. Berkata Syekh Al-Qamuli, Al-Qamuli dalam kitabnya Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim tu, seperti mana tidak disunatkan bagi seorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Tak disunatkan. Tamam? Baik. Yang ke-9. Wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Wajib bagi seseorang itu apabila hendak bertakbiratul ihram menghadirkan 3 perkara. Yang pertama qasad. Kitab ni lawak tu. Yang terjemahan ni ada tulis Rumi ni di lawak tu. Qasad tu. Qasad yakni niat. Itu qasad bertiga qasad. Kok salah satu je tak apa juga. Bertiga tu salah ni maksudnya ni tak dimaafkan ni salah ni. Ni dalil kata apa ni? Dalil kata copy paste. Dia boleh tulis qasad yang pertama, lepas tu dia copy kat bawah qasad. Copy pula yang ketiga qasad lagi. Tak sepatutnya berlaku benda yang macam ni. Ni kitab agama ni. Lepas tu kena bagi orang check dulu lain kali sebelum nak cetak. Dengan cetak terus ya. Nama tulis Rumi. Sebab tu Rumi ni Bebek Jawi dia tak, Jawi nak tulis apa? Tulis tu qasad. Melainkan orang hak baca tu lah. Dia baca qasad juga. Ataupun nak tulis qasad, tak boleh juga. Qasad kan. Qasad, kalau qasad panjang apa kan. Jadi qasad yang pertama tak apalah. Qasad niat mengerjakan sembahyang itu. Dia mesti niat mengerjakan sembahyang. Yang pertama qasad. Itu apa dia maksud dia? Yang kedua qasad niat sembahyang itu fardu atasnya. Yang ketiga qasad niat menentukan sembahyang yang ia hendak dirikan. Itu seperti keadaan zuhur atau asar atau sebagainya. Baik. Dia ada ta'yin, ada qasad dengan niat faridah. Dia ada 3. Yang pertama dia ada ta'yin solat. Yang ada ta'yin solat, qasad niat, maksudnya usalli. Saya sembahyang. Tu maksud ta'yin. Sebab saya sekarang ni nak buat apa ni? Nak sembahyang kan? Saya sembahyang. Tu. Tiba saya puasa zuhur. Buat mana? Dia qasad ta'yin lah. Dia kena ta'yin solat tu lah. Usalli. Usalli tu ta'yin. Nampak? Baik, kemudian niat fardu pula. Fardu apa? Fardu. Selepas tu pula baru yang ketiga. Niyatul fardiyah fil fardi dengan qasad al-fi'al. Ni usalli farda az-zuhri. Ya. Baik. Pergi mana ni? Oh, pergi ni. Bisa. Tahlil. Baik. Qasad niat. Qasad. Dia qasad niat tu tulis tepi dia. Apa dia? Ta'yin. Kemudian qasad niat sembahyang itu fardu atasnya. Itu niatul faridah. Minta maaf. Saya terbalik. Silap. Qasad niat sembahyang tu fardu tu. Qasad mengerjakan sembahyang pertama kan? Qasad niat mengerjakan sembahyang. Qasad niat sembahyang itu fardu atasnya.
Nah, dan qasad niat menentukan sembahyang yang ia hendak dirikan. Itu seperti keadaan zuhur atau asar atau sebagainya. Ini yang baru ta'yin. Yang ketiga ta'yin. Nah, yang pertama qasad fi'al. Yang kedua qasad fardu. Yang ketiga ta'yin. Terbalik. Sebab ni terjemah tak ikut daripada kitab yang asal. Kitab asal dia tulis ta'yin, qasad fi'al, niat fardiyah. Kemudian Syekh turun ikut turutan. Ikut turutan balik dengan susunan usalli fardha zuhri, usalli fardal asri, usalli fardal subhi. Baru diniatkan dengan itu. Jadi usalli itu pada qasad fi'il. Pada niat fardu pula niyatul fardiyah. Nah, yang ketiga baru ta'yin, tentukan solat yang kita nak solat tersebut. Kalau kita Arab disebut ta'yin dulu. Ta'yin, qasad fi'il, niyatul fardiyah. Fil fardi, kalau solat tu solat fardu, maka diniatkan dengan fardu apa? Tamam? Jadi kalau kata kita ni baca qasad, kemudian niyatul fardiyah, dan kemudian dengan apa? Dengan ta'yin. Yang ketiga ta'yin. Ya, tak? Dan jika pada sembahyang Jumaat, maka wajib ditambahkan atas 3 perkara di atas dengan 1 perkara lagi, iaitu menghadirkan niat mengikut imam, yakni jadi makmum. Boleh? Jadi, yang ni kena beringat betul-betul. Sembahyang Jumaat, jangan sampai tertinggal daripada niat tersebut. Nampak? Jadi kalau kata apa ni, niat imam pada solat Jumaat ni kena niat imam. Usalli fardal jumu'ati imaman lillahi ta'ala. Kena jadi imam. Makmum pula nawaitu usalli fardal jumu'ati ma'muman lillahi ta'ala. Kena ingat niat tersebut. Jangan tak niat. Kalau tak niat tak sah. Tak sah. Boleh? Baik. Jadi ni bab berkenaan dengan niat lah ni. Lepas tu niat ialah rukun yang pertama. Syekh Zakaria tulis di bawah ni. Niat ialah rukun yang pertama daripada rukun-rukun sembahyang yang 13. Dan erti niat ialah qasad, memperbuat sembahyang dengan hati. Dan jika sembahyang itu fardu, dan jika ia adalah fardu nazar, ada ia fardu nazar atau fardu kifayah sekalipun, maka wajib dalam takbirnya 3 perkara. Ini kalau fardu kifayah pun sama. Fardu yang ain pun sama juga. Sama ada nazar, yang kita nazarkan. Jadi yang pertama, qasad, mengerjakan sembahyang. Iaitu menyehajakan memperbuat sembahyang. Jadi kalau kita qasad kan, waktu kita sebut sahaja aku solat. Dan sebab kita qasad, ini aku buat lah, bukan paksa. Bukan orang paksa aku buat, ni memang aku qasad untuk solat. Jadi bukan ni saja berdiri ikut orang, tak boleh. Bukan ikut tu imam angkat takbir gitu. Kita pun angkat takbir. Lepas tu rokok duduk kat celah-celah ni, jatuh dalam kain tu imam. Pada cerita. Lompat masuk dalam kolah masjid. Yang heran ni kolah masjid depan masjid tu kita tahan tu. Yang tukang cerita pun. Tu imam keluar kot tingkat masjid tu. Jatuh dalam kolah masjid. Kolah masjid tu depan. Jarang-jarang lah. Jangan kolah masjid duduk tepi-tepi belakang. Ni kolah masjid duduk depan tu imam. Boleh jadilah kan. Kita tak nak nafi lah. Kok ada kan kolah masjid kan kita nak tahu. Terjun masuk dalam kolah kali dengan dia. Terjun sekali. Sebab ikut tu imam. Baik. Dia ada qasad semayang tu kan. Yang kedua dia mensabitkan fardiyah seperti diqasadkan dengan hati memperbuat sembahyang fardu. Usalli fardha. Fardu apa yang dia sembahyang. Dan yang ketiga dia ta'yin. Ta'yin artinya menentukan waktu seperti subuh dan seumpamanya. Jadi dia tentukan solat subuh ataupun seumpamanya. Seperti diniatkan di dalam hati, mengerjakan sembahyang subuh, adapun sembahyang fardu Jumaat, hendaklah ditambah satu lagi, iaitu niat imam jika ia jadi imam, atau makmum jika ia makmum. Tamam? Jadi diniatkan sama ada jadi imam ataupun jadi makmum. Ini kalau solat Jumaat. Boleh? Yang ni kena perhati betul-betul. Kena ingat betul-betul. Jangan terlepas waktu ketika menunaikan solat fardu Jumaat.
Ada nak tanya? Ada tak faham? Apa dia? Kenapa semayang disebut usolli? Kenapa kalau macam puasa dia disebut nawaitu? Kenapa sembahyang disebut usolli? Kenapa puasa disebut nawaitu? Kerana sembahyang terus waktu tu juga. Kerana niat tu, waktu niat tu, dia dah solat dah waktu tu. Faham tak? Puasa, kita sebut nawaitu, dia mengambil tempat niat walaupun dia azam pada waktu tu. Sebab dia tak puasa lagi waktu dia niat. Dia baru niat. Puasa satgi. Esok malamnya. Lepas pagi tu. Baru dia start puasa. Maka dia fi manzilatin niyah. Dia azam tapi bi manzilatin niyah. Faham tak? Itu juga nawaitul apa ni. Tapi kalau apa dia? Nawaitu rafa'al hadathi. Rafa'al hadath selepas niat tu berlaku. Tapi usalli, kerana waktu usalli tu dah usalli dah waktu tu. Faham tak? Sahaja aku sembahyang, maksud niat tu sembahyang dah waktu tu. Kerana dia satu-satu rukun dalam sembahyang tadi. Faham tak? Dan kerana tu ucapan Nabi lah tu lah. Nah, kerana Nabi sebut macam tu. Dan Nabi sebut macam tu, kita sebut macam Nabi sebut lah. Sebab Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam aku sembahyang. Atau dalam bentuk lafaz niat kita pun dilafazkan macam Nabi lafazkan. Okay? Jelas nah? Baik. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imam. Jadi sunat bagi makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imamnya. Jadi ini masalah yang baru. Jadi maksudnya ni mubadarah. Sebaik sahaja makmum imam takbiratul ihram, maka makmum pun takbiratul ihram. Seusai imam tadi bertakbiratul ihram. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram, kerana tersebut di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi, ditulis baginya 2 kelepasan. Kelepasan dari api neraka dan kelepasan daripada nifaq. Nampak? Jadi di sini disebut dalam kitab idraku takbiratil ihram fadilatun yustahabbu al-mubadaratu ilaiha. Lepas tu disebut di sini man syahida takbiratal ihrami 40 yawman. Ini syekh terjemah pagi. Tapi naknya 40 hari lah. 40 hari dia syahida takbiratal ihram 40 yawman kutibat lahu bara'atan. Ditulis kepadanya 2 kelepasan. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Maka dicatat kepadanya terlepas daripada api neraka dan terlepas daripada penyakit nifaq. Boleh? Baik. Kemudian telah tersebut di dalam syarhul syihab. Disebut dalam syarhul syihab, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian datanglah ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita, maka ditanyanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang menduka citakannya. Lalu ia pun mengkhabarkannya dengan peristiwa yang telah berlaku atasnya itu, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram, mengiringi takbiratul ihramku. Nabi kata, aku ingatkan kamu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedih kerana terluput takbiratul ihram dengan imam, dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi lebih-lebih lagi lah. Kalau dengan imam biasa pun Nabi sebutkan dengan umum macam tu, apatah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Rasulullah lebih-lebih lagi. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takbiratul solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat itu tidak akan mampu ditandingi oleh orang yang solat walaupun 1000 tahun yang bukan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu maksudnya. Jadi kalau kita hidup 1000 tahun tapi semayang kita bukan dekat di belakang Rasulullah,
Tak akan sama orang yang semayang di belakang Nabi walau satu rakaat. Ini seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu. Jadi, maka jawab Sayyidina Abu Umamah, "Ya Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras daripada kehilangan itu semua. Yakni 400 ekor unta dan 40 orang hambanya yang dicuri orang itu, bahkan lebih keras besar daripada kehilangan unta sepenuh bumi ini." Ini imannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah mengetahui hakikah tadi, maka beliau tidak lagi terlambat untuk mengucapkan ucapan tersebut. Terus disebutnya kata, tidak ada yang boleh menandingi dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Telah menyebut pengarang kitab Minhaj, ini Al-Imam An-Nawawi, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram itu mengiringi takbiratul ihram. Maknanya nak dapat fadilat ni mesti takbiratul ula. Selepas tu imam takbiratul ihram, dia pun takbir selepas tu imam. Selepas itu. Itu maksudnya untuk mendapatkan fadilat tersebut. Jadi di sini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, kata sarraha fi syarh al-muhadzab bi anna man ishtaghala anha bil waswasati adh-dhahirah lam yudrik fadlaha. Jadi siapa yang terlambat disebabkan kerana waswas yang zahirah, maka tidak mendapatkan fadilat takbiratul ula. Jadi dia sama macam seperti mana orang lain yang datang lambat lah. Jadi orang tu dia main awal, tapi dia was-was. Orang tu imam dah takbir Allahu Akbar, dia duduk Allah. Tak boleh lagi nak angkat. Bersilat depan tu. Jadi macam mana dapat tak takbiratul ula? Dikira dapat fadilat tak kerana dia was-was? Tak, tidak dapat. Tertolak daripada perkara tersebut. Dia kira termasuk di kalangan mutaakhir. Orang yang datang lambat. Tapi kalau kata inkanat yasirah, tapi kalau sikit saja, adrakaha, maka dia dikira mendapatkan takbiratul ula. Tamam? Jadi apa ni, kalau sikit saja tak ada masalah. Sikit banyak ni dikira dengan apa? Dengan uruf lah. Dengan uruf. Baik. Lepas tu hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah ini esok insya-Allah kita akan sambung. Jadi di sini kita baca hari ni berapa masalah ni? 10 pada. 6 5 6 7 8 9 10 masalah. Jadi berapa? 6 masalah kan? 5 6 7 8 9 10 6 masalah. Okey, jadi tu. Ini bukan dia borong ni. Sekali mai dapat 5 6 masalah. Tapi ingat betul-betul. Faham betul-betul. Tak jelas tanya, kan? Kalau kata tidak faham tentang masalah tersebut. Baik, ada yang tak jelas? Dong tanya? Tanya apa? Tak tengok. Tak keluar ini. Siapa dia soalannya? Ya. Wajib niatkan mengikut imam. Saya sebut tadi. Solat Jumaat, imam wajib niat imam. Dan makmum juga, yajibu 'alal ma'mum niyatul iqtida'. Wajib bagi makmum berniat mengikut imam dalam solat Jumaat. Baik. Soalan lain? Adakah tidak sah solat jika tanpa menghadirkan niat di hati ketika takbiratul ihram? Sah tak solat jika tanpa menghadirkan niat di hati ketika takbiratul ihram? Tidak sah. Karena itu rukun dalam solat. Dia kena hadirkan hati kita dengan niat tadi. Usalli fardha zuhri tadi ni kalau kita sebut di mulut itu adalah talaffuz bin niyah. Lafaz niat saja untuk menghadirkan dalam hati. Nampak tak? Untuk menghadirkan dalam hati. Jangan lafaz dalam hati. Jangan Allah, lepas tu sebut usalli fardha. Itu bukan niat, tu lafaz niat dalam hati. Niat ni apa dia? Lintah. Kita lintah dalam perasaan hati kita ni, kita sedang solat fardu zuhur. Faham tak? Angkat takbir Allah. Nak buat apa ni waktu ni? Aku nak solat fardu zuhur. Selesai. Tak. Ke angkat saja. Angkat ni. Tiba lalak. Gitu. Tak. Solat fardu zuhri. Jadi niat hadir dalam hati tu. Bukan Allah ni duduk baca dalam hati. Usalli fardu zuhri. Itu baca dalam hati. Baca dalam hati bukan niat. Niat ni dia lintah dalam hati. Itu maksud niat. Tamam? Jadi ada martabat niat kan?
al-hajis, hadisun nafsi, kan? Al-azm, an-niyah, dan sebagainya. Nanti apa ni? Dia ada, orang panggil apa? Ada 6, yang kelima. Kan? 5. Ada syair dia kan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau sembahyang qada? Kena qasad juga ke? Ya, kena qasad. Kerana solat qada fardu. Maka kena niat usalli fardha zuhri. Kalau kita qada, kena sebut qadaan. Nah, baik, kalau kita sebut adaan, boleh ke tidak sebut adaan waktu kita solat qada? Kalau adaan tadi dengan maksud qada, nah, niat dengan maksud bahasa, maka dibenarkan. Tapi kalau kita tidak tahu tentang perkara tersebut, tak dibenarkan. Nah, kalau kita niat qada dengan makna ada dengan makna qada, maka maksud tersebut dibenarkan. Faham? Ya, ramai salah faham melafaz niat sebelum takbir dengan niat ketika takbir. Niat ketika takbir, sebelum takbir itu bukan niat. Sebelum takbir itu maksudnya talaffuz. Melafazkan niat adalah untuk membantu. Sebab tu kata para ulama, lafaz niat ni sunnah. Bukan Wahabi ni, Wahabi boleh lah, bid'ah semua. Lafaz niat bid'ah apa semua kali. Padahal lafaz niat ada saja dalam, dia kata lafaz niat tak boleh. Padahal Nabi pun ada lafaz niat. Nabi balik ke rumah waktu ketika mana Sayyidatina Aisyah sedang duduk dalam rumah, kemudian Nabi tanya, ada makanan? Sayyidatina Aisyah kata, tak ada makanan ya Rasulullah. Idzan fa'asum, kata Nabi. Sedang kalau macam tu aku puasa pada hari itu. Kan niat tu, lafaz niat tu, aku akan puasa. Idzan fa'asum, aku berpuasa pada hari ini. Lepas tu Nabi lafaz nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tu lafaz niat. Pada Nabi boleh lafaz, tak ada masalah. Kata tu haji, tu umrah. Tu puasa, bukannya semayang. Dua-dua ibadah bodoh. Ni ibadah, yang ni pun ibadah. Nah, kalau ibadah ni dibenarkan untuk lafaz dengan niat, apa dalil kamu yang kata niat dalam solat tak boleh dengan lafaz niat? Apa ni hujah kamu yang kata tak boleh perkara tersebut? Keluar hujah kamu. Ada Nabi kata jangan lafaz dengan niat ketika semayang. Lafaz waktu puasa dengan zaji, dengan umrah ada. Nabi tak sebut pun. Yang pandai-pandai tak boleh apa. Faham? Jadi tak ada masalah. Lafaz niat hukumnya sunnah. Sebab tu ulama keluar hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dilihat dengan amalan ibadah yang lain yang juga Nabi melafazkan niat. Apa masalah dia? Tak ada masalah apa. Boleh? Qiyas. Masalah tolak qiyas. Dan masalah tak faham tu ya. Boleh? Baik. Ada lagi? Dan niat ketika takbir, niat dalam takbir, niat tu waktu setelah dalam takbir tu Allah hadir niat waktu tu. Sebelum ra. Sebelum perkataan ra tu disebut Allahu Akbar, masa Allahu Akbar waktu tu hadirkan niat kita. Tak panjang pun, sat ya. Kita mai tu kita tahu dah kita nak buat apa. Dan kita duduk belakang, kita tahu kita makmum. Kalau untuk imam duduk depan. Allah, jadi makmum lah belakang. Tidak, untuk memudahkan kita. Bahasan lanjutnya insya-Allah pada esok hari, dipanjangkan umur oleh Allah Taala, kita akan sambung pada esok hari pertemuan. Wassalamualaikum. Ada soalan lagi? Adakah mengganggu kesahihan solat seseorang jika di dalam solatnya memikirkan lain-lain di dalam solat? Tidak. Tidak membatalkan solat dia kalau kata dia tidak khusyuk. Itu kalau mengganggu fikiran dia itu, tidak mengganggu dan tidak membatalkan solat dia. Cuma mengurangkan pahala solat dia. Itu saja. Kuranglah pahala solat orang yang khusyuk. Boleh? Jadi tidaklah mengganggu kesahihan solat. Sahih solat ni dilihat pada rukunnya. Ada 13 rukun tu. Sempurna 13 rukun tu sah solat kita. Selesai. Tak sempurna 13 rukun tu tidak sah solat kita. Cuma sempurna ataupun tidak, itu tak tentu lagi. Sempurna ke tidak tengok pada khusyuk kita dan sebagainya. Waktu khusyuk kita dalam solat, melihat kepada apa yang kita lakukan sebelum solat. Sebelum solat kita telah sibukkan hati kita dengan sesuatu yang menyebabkan hati kita tidak jadi tenang, maka waktu ketika solat pun akan terbawa-bawa perasaan tersebut. Khusyuk ni apa dia? Khusyuk ni fokus. Fokus tu maksud khusyuk. Lepas bila saya tanya kepada guru saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi, apa makna khusyuk, Syekh? Nak bagi faham senang. Syekh kata, ambil pen, kamu tengok pen tu. Cuba tengok, ambil pen, tengok pen.
Tengok pen tu. Nah, semua ni dalam live pun. Ambil pen, pensel kita tu, tengok pen kita tu. Cuba tengok. Tengok cincin tak apa? Nah. Tengok cincin mai. Tengok cincin. Okey, cuba pikir benda lain tengok sambil duk tengok tu. Sambil tengok tu pikir benda lain. Ada orang mai. Orang panggil ni. Sambil tengok tu, pikir benda lain. Boleh? Tak boleh. Nah. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh nak fikir benda lain? Sebab dia fokus tentang perkara tersebut. Sebab dia fokus dengan apa yang dia tengok tadi. Kita tengok pen. Tengok tu. Sila. Maka kita akan fokus kan dengan kita tengok tu. Boleh? Jadi kita takkan fikir tentang perkara yang lain pada ketika tersebut. Baik, jadi kita akan fokus. Itu maksud khusyuk. Khusyuk makna dia apa dia? Fokus. Khusyuk maknanya fokus. Jadi kalau kita dalam solat, lepas tu kita disuruh tengok pada satu tempat saja, di bawah saja, dekat tempat sujud kita. Tak disunatkan kita tengok di depan, hatta di depan Kaabah sekalipun. Ada orang kata di depan Kaabah tengok ke Kaabah. Tak. Salah. Tengok Kaabah lagi tak khusyuk. Lalu nak darah orang. Kaabah duduk seorang-seorang tak apa juga kan. Payahlah Kaabah nak duduk seorang-seorang. Ada orang ramai kan. Lalu duduk lalu orang ni. Kawan tu nak terlondeh kain ihram dia. Kita pula dia fikir, londeh pula. Khusyuk main mana? Tak khusyuk. Kena tengok bawah. Hatta di depan Kaabah sekalipun. Baik tutup mata lagi tak khusyuk. Ada orang kata kalau orang tu tutup mata khusyuk, maka tutup mata ketika solat. Tak khusyuk. Tutup mata akan menyebabkan sakit kepala. Cuba try tutup mata semayang. Sebab mata kita tak tidur waktu tu. Kita duk bergerak mata kita. Itu jadi pening. Itu ada seorang imam ni main jumpa dengan guru saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Dia kata, Syekh, saya jadi pening kepala. Jadi sakit kepala betul. Lepas tu saya kata, kamu semayang tutup mata betul tak? Dia kata, betul. Tutup mata. Saya semayang tutup mata. Dia ingatkan nak khusyuk. Dia tu nak ingat ayat Quran tu. Kadang-kadang waktu tengah semayang tu tutup mata. Dia nampak ayat Quran tu. Tapi rupanya tu akan menyebabkan mata kita duk bergerak. Beza dengan tidur. Waktu kita tidur, mata kita akan senyap, diam. Beza dengan waktu ketika kita dalam keadaan jaga, kita tutup mata. Bola mata tu masih lagi duk berfungsi waktu tu. Maka menyebabkan urat mata kita ni akan tertarik ke kepala kita, jadi pening kepala waktu tersebut. Adakah boleh kalau kadar lafaz Allah 6 harkat untuk lintaskannya? Allah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Tamam? Baik, cukup zakat dulu. Buka soalan lagi sampai ke asak tak habis. Zakat tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita akan bertemu lagi pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.